Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ta'ala wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Serta terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman dan juga pembantu Ustaz Abdul Latif. Begitu juga kepada peserta ataupun ahli jemaah yang mengikuti kelas kita pagi ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menyambung semula kuliah kita pada pagi ini. Mungkin pertemuan kita ni lebih kurang 10 ke 12 kali itu saya buat gelar sampai ke tamat. Kita akan insyaAllah kelas ini kita terbuka kepada siapa saja yang mengikuti. Namun itu sebagai untuk kehadiran untuk kita menyediakan berapapun dalam seperti buku sedikit pinjaman untuk peserta kita berehat sebentar di atas pukul. Sekarang ini kita bermula pukul 9 dan 10 dan subuh kita akan berhenti rehat sebentar. Adalah sedikit InsyaAllah semua orang ada buku insyaAllah. Tahu insyaAllah. Satunya yang itu. Yang Yang tak itu untuk dia masuk di dalam. Oh, dua-dua. Tahu di tengah. Hadir ke masjid, boleh ikuti di masjid Sultan Ahmad Sungai Sah, tak Facebook tu. Itu boleh dan juga mungkin ada rakaman oleh Ustaz. Ada rakaman boleh tengoklah, boleh baca semua Ustaz balik. Yang keduanya saya mengatakan ada tabung tuan adalah tabarok daripada tuan-tuan, ada sedikit daripada hasil daripada tabung ni. Kita bolehlah sama-sama untuk menyambut selera waktu rehat dengan saya letakkan itu. Itu adalah sekadar yang bantuan rasa untuk dan juga dalam kelas itu dalam latihan kita akan menampung kelas dan masjid akan menampung untuk pada kelas itu yang kedua. Yang ketiganya, saya ada rakam PDF kepada kelas yang Sama'il. Dalam tu ada kutipan wang yang diberikan kepada saya. Contoh boleh tengok dalam PDF, dalam WhatsApp daurah kita. Semua duit itu dah dibelanjakan. Baginya ada 100 ringgit. Maka 100 ringgit saya top up untuk bayaran minuman. Maknanya daripada hasil daripada jamaah sumbang kantung, itulah baginya 100 ringgit. Dan sebagian kita beri bagi hadiah atau Ustaz dan kita bagi yang tadi untuk daripada hasil untuk kita khatam kita bersama dengan Muhammadiyah. Jadi itulah maklumat yang kita lalui. InsyaAllah dengan keberkatan daripada Ustaz dan juga kita mohon kepada Allah SWT supaya kita mendekati kelas jadi akan berjalan seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan bolehlah bawa kepada sepanjang kawan-kawan jemaah yang ingin mengikuti kelas untuk kepada sesuatu. Dan kita juga ada memberikan kursi sesiapa yang tidak mampu untuk duduk di bawah. Kalau duduk ada kursi, tapi meja kita sebab dewan itu anda boleh masuk duduk dalam tiga orang sebab SOP kita ni tak boleh nak isi dalam yang duduk. Dan sini pasal buat ni masjid. Kita masih lagi mematuhi SOP ini. Diharap kepada tuan-tuan dapat mematuhinya. Yang keduanya tuan-tuan, sebab kelas ini mohon untuk buat kelas ini kita buat permohonan kepada utama. Kalau tidak dilulus kalau kita buat kelas kita tak ada buat kelas. Kita hanya online saja. Tapi alhamdulillah kita telah diluluskan
dia hantar WhatsApp, dia kata luluh. Saya kata kira luluh lah, orang kata surat. Saya telah berfirmankan WhatsApp itu dalam bentuk print sebagai bukti yang mengatakan dia luluh. Itu pengesahan yang kita perlu lihat dalam keadaan sekarang. Jadi itulah pertamanya. InsyaAllah kita akan berjalan sehingga tamat pengajian kita di Tuhan sebulan sekali. InsyaAllah minggu yang akan datang pada 16 Januari. InsyaAllah pada 16 Januari. Kalau ada perkembangan terbaru, saya akan maklum dalam WhatsApp. Itu je. Saya kata itu saja yang saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada sambutan dan tuan untuk mengaji hadiri dan mencari arti ilmu ini boleh dapat di mana-mana secara sabaham berhadapan dengan ilmu yang boleh kita dapat manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Tak boleh. Tak boleh. Pintu saya. Untuk dalam komputer tak pakai tidak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dekat masjid ini, Al-Masjidul Mubarak, yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala akan beri berkat kepada kita, kepada keluarga kita, harta kita dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Syarafuddin bin Osman. Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan membalas balik atas semua usaha. Terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat datang ke kelas ini atau boleh kata majlis ini. Kita akan baca buku yang bernama Al-Arba'un Al-Malayuniyah. Buku ini sebenarnya yang terbaru. Dia baru cetak pada bulan 8 Ogos. So sebelum 2 bulan daripada atau 3 bulan, alhamdulillah. Tapi sebenarnya buku ini saya berniat nak buatkan dia masa yang saya datang ke Malaysia. Saya datang ke Malaysia pada bulan 8 tahun 2011. So apabila dah sampai bulan 8 2021 baru keluar buku ini. So 10 tahun sebenarnya 10 tahun. Kenapa? Sebab saya datang ke Malaysia untuk sambung master dan PhD. Tapi dalam masa yang sama saya fikir di tanah Melayu di sini kena atau mesti ada beberapa ulama yang besar, ada beberapa ustaz-ustaz atau syekh-syekh yang mereka pergi dekat India, dekat Mekah, dekat Mesir, yang mereka cari ilmu. Dan macam mana kita nak cari, nak dapat mereka? Dekat mula-mula macam susah atau nampak macam tak ada, tapi sebenarnya ada banyak yang mereka pergi dekat sana. Dan alhamdulillah masa yang kita bagi dia ar-rihlah fi talab al-hadith, kita macam travel bukan untuk seronok, bukan untuk untuk traveling sahaja, tak. Kita traveling di dalam semenanjung ini untuk cari ulama. Mana ada ulama kita akan duduk. Dan dia kena orang tua. Kita cuba macam mana nak dapat satu ulama yang tua. Kenapa? Sebab isnad dia
yang kita panggil dia ijazah bersanad, betul? Isnad dia macam lagi dekat pada Rasulullah. Tapi kalau kita jumpa satu ustaz atau satu ulama yang berumur 40, 80, mana dia masih muda sebenarnya. Tak, kita mahu yang umur dia macam panjang. Alhamdulillah, saya ada dapat beberapa ulama yang berumur 95, 92. Hari itu kita jumpa satu ustaz yang dia belajar dekat Makkah. Dia berumur 88 tahun. Dan dia masih boleh drive kereta pergi dekat kebun. Dia boleh buat gardening. Dia balik, insya-Allah dia sihat. Dan kita baca Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi dalam 6,000 hadis. Dia tahan, dia tak tidur langsung. Dia duduk dan dia ikut. Kalau kita salah, dia akan tengok ni. Dia faham bahasa Arab. Dia belajar dekat buku hari itu. Ya, alhamdulillah kita habis. Ulama yang saya akan sebutkan nama mereka di sini, ada beberapa yang dah wafat sebenarnya. Kalau saya jumpa mereka sebelum 10 tahun, maknanya tak ada lagi di dalam hidup ini. Ya. Dan ni sebenarnya tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, alhamdulillah, kalau 10 tahun saya ada nampak beberapa benda yang ada di dalam masyarakat orang Melayu. So, ada beberapa benda yang diperlukan untuk membetulkan. So, dia penting sebenarnya. So, saya cuba bawa benda-benda itu dan letak dia di dalam buku ini. So, apabila kita baca, kita akan dapat, oh benda ni saya ada buat. Oh, itu kena membetulkan, kena tukar apa semua. So, insyaAllah ada faedah. Bukan yang macam teori sahaja. Tak, insyaAllah dia lagi dekat pada praktikal. Pada hidup kita setiap hari. Kita akan jumpa beberapa benda di sini insyaAllah. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga itu amanah di atas saya. Kalau kita nak simpan ilmu itu, Allah akan tanya, kenapa simpan ini? Kenapa tak sebarkan ini? Dalam masa yang sama, kalau kita sebarkan ilmu, itu sedekah jariah sebenarnya. Kita selalu fikir macam mana kita nak buat satu projek atau satu amal-amalan yang salih yang dia jariah. Jariah maksudnya bersambung. Kalau kita dah wafat, tapi dia masih jalan di dalam hidup orang yang lain, so dia masih bersambung. Macam sekarang kita baca hadis Rasulullah. Sebenarnya sedekah jariah untuk Rasulullah. Apa yang kita dapat, Rasulullah dapat yang sama. Kita cuba macam mana kita nak dapat satu amal-amalan yang jariah, yang bersambung selepas kita dah wafat. Semua orang dia kena fikir macam tu. Kena dapat fikir macam mana. Kalau boleh tinggalkan satu amalan selepas kita dah wafat, macam mana? Semua orang dia kena fikir. Okey. Buku yang di sini ada di dalam dia 40 bab. Okey, 40 bab. Kalau kita tengok dekat muka surat VII, atau yang sebelum dia V ini pendahuluan. Apa yang saya bagi tahu tadi, saya sebutkan di sini. Berapa lama, 10 tahun, jumpa ulama. Okey. Dan ni dekat VII, di sini kita ada tengok muka surat yang seterusnya sampai bab 40. So ada 40 bab. Setiap bab yang sebelum dia, kalau buka daripada sebelah kanan, dia akan keluar bahasa Arab, betul tak? Ya, so, tujuan saya nak bagi buku ni untuk penuntut ilmu. So mereka boleh belajar dua bahasa. Ya. Tapi kita insyaAllah akan ikut dari sebelah kiri. Okay. So di sini ada 40 bab. Setiap bab ada 3 hadis. So kalau kita nak darab 40 darab 3, jadi jumlahnya 120 hadis. Okey, 1, 2, 120 hadis dia daripada 15 buku-buku Turan. Saya pilih dia daripada 15 buku. Macam Al-Kutub As-Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Dan tambah lagi Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sahih Ibn Khuzaimah. 15 buku yang lama. Saya bawa buku hadis-hadis itu. Dan 120 hadis, semua itu adalah hadis sahih atau hadis hasan.
hadis sahih atau hadis hasan. Tidak ada di sini hadis dhaif. Saya tak usaha sebenarnya cari di dalam limabat. So kalau kita nak kata ni Sahih Bukhari 73 berapa? 7357. Ya, lebih pada 7,000 hadis. Daripada 70,000 saya akan pilih beberapa hadis daripada. Sebab masa yang saya baca kepada syekh-syekh saya, masa yang saya baca, ada jumpa satu hadis yang ada faedah, ada akhlak atau ada berkat sana, saya tulis dia tepi. Dan sambung, jumpa lagi satu hadis, tulis tepi. Alhamdulillah, dekat majlis saya ini saya dah baca 6 buku, semua buku hadis kepada syekh-syekh saya. Alhamdulillah, itu nikmat daripada Allah Subhanahu. Okey, so maknanya 120 hadis itu semua hadis sahih atau hasan. Hadis dhaif tak? Okey. Dan lagi satu, setiap bab saya meriwayatkan dia melalui satu ulama Melayu. Nanti kita akan baca dekat bab yang pertama, saya akan sebutkan nama syekh itu dan dia duduk dekat mana. Saya akan tulis dekat kampung, nama kampung dia. Seluruh Malaysia, ada dekat Johor, ada dekat Kelantan, dekat Pahang, ada satu orang ulama Melayu. So nanti kalau sesiapa dia nak pergi dan jumpa dia, pergilah. At least kita akan dapat berkat dia. At least. Okay. Ini yang kedua. Yang ketiga, selepas saya sebutkan 3 hadis itu, ada pengajaran hadis. Saya akan letak 3 pengajaran. Apa yang kita akan faham daripada hadis-hadis yang dekat sana, atau apa yang kita akan faham daripada tajuk bab itu. Saya akan komen sikit. Okay. Itu yang panggil dia latar belakang bab. Ada beberapa komen dekat sana. Lepas pengajaran, saya akan sebutkan nama syekh-syekh pada syekh saya. Contohnya, kalau dekat bab yang pertama, saya meriwayatkan hadis-hadis itu melalui Sahih As-Samahah di Pahang. Saya akan sebutkan dekat sana siapa nama-nama syekh, bukan syekh saya, syekh-syekh pada Sahih As-Samahah, bukan pada saya. Saya akan sebutkan nama mereka. Okey, itu sahaja tak? Kalau ada apa-apa yang berlaku, apa-apa pengalaman di antara saya dan Sahih As-Samahah, saya akan bagi tahu dekat sana. Satu cerita, satu adab yang saya dapat daripada dia. Nanti InsyaAllah setiap bab saya akan bagi tahu apa yang berlaku di antara saya dan syekh-syekh saya. Okay? Itu sahaja tak? Ada lagi satu yang terakhir, saya akan sebutkan isnad. Isnad itu maksudnya nama-nama orang daripada saya hingga Rasulullah. Okay. Kalau daripada saya sampai Rasulullah, mungkin 30 nama. 30 nama orang. Mana akan tulis dia di sini? Okey, so apa yang saya buat? Saya sebutkan beberapa nama sampai buku yang dia ada tulis semua isnad dekat sana. Saya tulis nama buku itu. So maknanya, apabila kita refer kepada buku itu, dia dah sebutkan nama buku, nama isnad sampai Rasulullah. Saat itu buku sebenarnya dia tebal, di dalam dia nama-nama sahaja. Kenapa? Sebenarnya nak buat record. Sesiapa yang dia dah buat record, tak payah saya ulang yang sama. So saya akan tunjuk atau akan sebutkan nama buku itu, boleh refer kepada dia. Kalau refer, boleh dapat isnad daripada orang itu sampai Rasulullah. Okay? Itu cara saya di dalam buku. Ni saya ulang dia untuk setiap bab. Akan buat macam tu. Okay. Cara kita untuk majlis atau kelas kita, cara kita akan baca 3 hadis itu. Saya akan terangkan hadis-hadis itu dan keluarkan beberapa faedah atau pengajaran apa yang kita akan faham daripada hadis-hadis itu. Itu sahaja. Dan kita akan sambung ke bab yang seterusnya. So yang pengajaran hadis nanti boleh baca dia sendiri. Wallahu a'lam. Okey, so maknanya dekat muka surat nombor XI, di sini saya letak senarai nama para ulama. Nama-nama ulama yang saya meriwayatkan melalui mereka. Kalau di sini Mufti Negeri Pahang, Mufti Negeri Pulau Pinang,
Tuan Guru Wan Muhammad Izzuddin. Saya sebutkan nama-nama mereka, 40 ulama. Dan yang seterusnya di sini dekat muka surat XIII, ni kata menghantar oleh mantan Menteri Dr. Zulkifli. Hari itu masa dah siap buku ini, saya hantar dekat dia. Beliau dia semak, tengok, dan dia komen sikit. Ini kata menghantar daripada mantan Menteri Agama. Yang seterusnya dekat XV, ini kata menghantar oleh Sahibus Samahah, Mufti Negeri Pahang. Okey, sama juga dia ada tulis sikit kepada saya. Lepas tu kata menghantar oleh Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan yang seterusnya kata menghantar oleh Tuan Guru Wan Muhammad Izzuddin, Ketua Penasihat Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam. Kalau tulis dekat Google Naam, dia akan keluar. Boleh baca. Ini dia Ketua Penasihat. Dan baru kita akan mula dengan buku ini dekat di muka surat XXI. Okay. Ada apa persoalan tentang mukadimah yang saya beritahu tadi sebelum kita mula? Itu cara saya selalu buat macam tu. Sebelum kita sambung ke sesi atau ke yang seterusnya, saya akan tanya. Kalau ada apa soalan, boleh tanya. Itu ada Tuan Azman, selalu dia tanya dalam pelan. Tapi dia kata maaf tak dapat hadir. Saya hantar dia mesej. Saya kata sedihnya kenapa tak datang. Dan selalu dia tunggu komen, tanya. Alhamdulillah. Okey, tak ada. Okey, baik. So kita akan mula dengan buku ini. Sebelum saya mula dengan bab yang pertama, saya sebelah bab yang pertama saya ada sebutkan satu ayat dan satu hadis. Ni sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taha, "Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa." Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran dia diseru, "Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci." Barakallahu. Okey, sebelum kita nak mula dengan kalamin nas, apa yang manusia bercakap, kita nak mula dengan kalamullah. Itu yang paling penting. So, itu kenapa saya letak satu ayat di sini yang Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Musa. Apabila masa Nabi Musa dia datang ke Wadi Tua. Okey, dia belum dapat risalah, belum jadi nabi. Tapi apabila dia dah sampai, dia dengar satu suara. Ya Musa, inni ana rabbuk. Bagi tahu dekat dia, ialah ni yang bercakap dengan kamu adalah Allah. So dia dah tahu atau dia terkejut. So apa yang Allah akan suruh dia? So maknanya perkataan yang pertama atau action yang pertama dia paling penting, betul tak? Sebelum Allah Subhanahu wa taala ajar dia, bagi dia risalah, syariah, nubuwah apa semua, Allah suruh dia untuk beradab dulu. Buka kasutlah. Kenapa? Sebab tanah yang di sini tanah yang suci. Maknanya Allah Subhanahu wa taala suruh dia atau ajar dia beradab dulu sebelum cari ilmu. Ya. So boleh kata adab itu atau akhlak itu lebih penting pada ilmu. Dengan dekat mula-mula kita boleh kata ya ilmu dia penting sebenarnya. Tapi adab yang sebelum ilmu dia penting. Kenapa? Sebab walaupun ada satu orang yang alim ulama, yang sangat tinggi, yang ada banyak ilmu, tapi akhlak dia tak baik, muamalat dia buruk, mana kita akan terima ilmu daripada dia? Berkat ilmu dia hilang. Sebab apa?
Sebab akhlak yang tak baik. Sebab manusia yang di antara kita, mereka tak mahu harta kita. Kita tak mahu duit kita. Mereka mahu apa? Akhlak yang baik. Muamalah yang baik itu sahaja mereka mahu daripada kita. Tak ada satu orang yang akan tengah jalan dia akan bagilah saya duit. Tak. Itu pelik. Mungkin ada beberapa orang buat, tapi bukan semua orang. Tapi kalau kita lalu tak bagi salam, itu buruk. Dia akan tegur kita. Kenapa tak bagi salam? Ataupun kita tak sebutkan terima kasih, dia akan tegur kita. Kenapa tak sebutkan? Itu tak. Ataupun dia sebutkan terima kasih, tapi kita tak membalas, sama-sama dia akan rasa hati sama juga. So mereka mahu akhlak yang baik itu sahaja. Itu kenapa dekat mula-mula Allah suruh dia ikhla'na alaik, bukalah kasut sebelum belajar. Ya. Dan ni ada satu hadis yang saya bawa dia, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana sayyid waladi adam yawm al-qiyamah wa la fakhr. Hadis sahih rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan bukannya sombong. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad. Jazakallah. Okey, hadis yang di sini tengok, kalau kita nak tengok kepada Rasulullah, dia orang yang paling tawaduk kepada Allah SWT. Dia yang paling humble kepada Allah SWT. Tapi apabila datang kepada akhlak, bidang adab, Rasul yang bersombong. Rasul dia kata, ana sayyid. Kalau kita nak tengok kenapa Rasulullah dia sebutkan kata macam tu, dinampakkan daripada zahir dia macam tak elok. Tapi tak. Kalau di antara manusia, sesiapa yang mulia, yang akhlak dia baik, maknanya kita kena percaya dia lagi tinggi pada orang yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dekat surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah pujikan Rasulullah. Allah yang mula sunnah itu. Sebenarnya kalau kita jumpa di dalam hidup kita satu orang yang baik, satu orang yang akhlak dia mulia, kita akan pujikan dia lah. At least kita akan sebutkan jazakallahu khairan. Ya. Okey. Sebenarnya kalau dengan bidang akhlak, boleh kita akan tengok siapa yang baik, siapa yang tak baik. Boleh membezakan di antara dua orang. Kalau contohnya, kalau untuk imam, kita nak bagi satu orang jadi imam. Dua-dua orang itu hafiz Al-Quran. Dua-dua boleh baca Al-Quran. Dua-dua akhlak tajwid baik. Dua-dua ada ijazah bersanad, ijazah Al-Quran. Okey, so sekarang terakhir sekali kita akan tengok pada apa? Kita akan tengok pada akhlak dua orang itu. Siapa yang lebih mulia? Apabila ramai-ramai dia kata, ya, orang ini akhlaknya baik, so kita akan suruh dia jadi imam. Ya. So maknanya akhlak itu dia akan datang dekat terakhir sekali. Okey. Ilmu ya penting, takwa penting, iman penting. Baru kalau dah semua tak sama, kita akan tengok pada akhlak dan adab. Okey. Nanti kalau insya-Allah ramai orang dia akan dapat masa yang saya explain setiap bab di sini. Di dalam bab-bab di sini tak ada halal dan haram. Tak boleh kata benda itu haram kalau buat tak, atau halal, atau kena, atau mesti tak. Semua benda-benda yang ada di dalam buku ini maknanya lebih baik kalau buat macam itu. Itu saja. Ya, sebab ni buku akhlak, bukan buku fikah. Kalau fikah maknanya ada halal, ada haram, boleh buat, tak boleh buat, tak tahu akidah. Ini berkait dengan akidah. Mana-mana yang lain. Tapi yang di sini sebab dia berkait dengan adab dan akhlak, lebih baik kalau macam. Kalau tak buat, tak berdosa sebenarnya. Tak berdosa. Ya. So sekarang kita akan mula dengan bab yang pertama. Saya akan baca di dalam bahasa Arab dan nanti insya-Allah Syekh Lutfi dia akan baca terjemahan. Okey. Al-bab al-awwal ضرورة عقد النية في آداب التعامل مع الناس.
وبالسند المتصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, kepentingan memasang niat yang betul dalam mempraktikkan adab berurusan sesama manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu amalan itu adalah berdasarkan kepada niatnya, dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah demi dunia yang padanya dia mendapat keuntungan atau demi wanita yang ingin dikahwininya, maka pahala dan penerimaan hijrahnya adalah tergantung di sisi Allah kepada niatnya untuk berhijrah. Hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari, hadis nombor 1. Okey. Ini hadis yang pertama atau bab yang pertama tentang niat. Kenapa? Sebab niat itu asal semua amal-amalan kita. Dia asas untuk apa yang kita akan membina nanti. Kalau asas binaan kita atau bangunan kita, asas dia rosak, so bangunan itu macam tak kuat. Okey? Apa-apa yang dia akan datang, angin ke, satu datang apa yang dia akan berlaku, dia akan jatuh. Sebenarnya sebelum kita akan membina apa-apa amalan-amalan, kena memastikan daripada niat. Okey, macam mana kita akan memastikan daripada niat? Tanyalah diri sendiri, kenapa, sebab apa? Kalau jawapan dia betul, maknanya amalan itu betul, buatlah dia. Tapi kalau niat itu rosak, maknanya jangan buat dia, rugilah. Buat banyak amalan yang besar, tapi terakhir sekali untuk manusia. Ayah atau ibu suruh saya buat, nak tunjuk kepada orang yang lain. Semua reason atau jawapan yang salah sebenarnya. Tapi kalau jawapan dia kerana Allah, nak pergi sebab Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan membalas balik kepada saya. Itu jawapan yang betul. Dan itu yang kita panggil dia ikhlas. Kita panggil dia ikhlas. Apa kelebihan ikhlas itu? Kelebihan dia, kita akan rasa redha di dalam hati. Kalau kita dapat membalas balik daripada manusia, alhamdulillah. Kalau tak dapat, okeylah, saya buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau kita ucapkan terima kasih, orang yang depan kita tak jawab sama-sama. Kalau kita rasa sedih, maknanya amalan kita bukan kerana Allah. Tapi kalau kita sebutkan dia kerana Allah, kalau dia jawab atau tak, sama. So dia akan tolong kita sebenarnya. Ikhlas itu dia akan tolong kita untuk membersihkan amalan-amalan kita. Kita akan rasa tenang di dalam hati, tak ada masalah. Itu kelebihan ikhlas. Okey, mungkin satu orang dia akan tanya, apa ikhlas itu? Apa makna ikhlas itu? Oh, banyak definition atau takrif. Ada banyak definisi tentang dia al-ikhlas. Tapi yang paling cantik saya suka dia, ada satu ulama saya lupa, ni Al-Imam An-Nawawi, dia sebutkan dia di dalam buku bernama At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dia sebutkan takrif itu. Dia kata takrif yang paling baik di antara banyak takrif, di antara banyak definisi, istiwa al-zahiri wal batin. 3 perkataan saja. Sesiapa dia akan tanya, apa ikhlas itu? Apa maksud ikhlas itu? 3 perkataan. Istiwa al-zahir wal batin. Itu saja. Kalau zahir kita dan batin kita adalah sama, istiwa sama, itu ikhlas. Apa maksudnya? Saya akan bagi satu contoh. Satu orang setiap malam dia salat witir 7 rakaat, 11 rakaat. Setiap malam itu hal dia macam tu. Adat dia macam tu. Setiap malam 11 rakaat. So sekarang kalau dia seorang batinah, dia buat 11 rakaat. Kalau dia dekat masjid dan ramai orang tengok kepada dia,
dia salat 11 rakaat. Itu ikhlas. Tapi kalau dia seorang-seorang, dia salat 11 rakaat. Apabila dia dekat depan orang yang lain, dia kata, tak mau. Nanti mereka akan kata, tengok, ya Masya Allah, dia berani ibadah. Tengok orang ini, hebat Masya Allah. Dia tinggalkan amalan. Itu apa? Itu bukan ikhlas. Ramai orang dia fikir tak mahu buat amal-amal depan orang yang lain, sebab dia tak nak kesan kepada ikhlas. Tapi dah kesan sebenarnya. Buatlah kepada Allah SWT. Orang yang lain mereka tahu atau tidak tahu, sama. Istiwa'u al-zahiri wal-batin. So jangan buat amal-amalan kepada manusia atau kerana manusia, itu adalah riya. Dalam masa yang sama, jangan tinggalkan amal-amalan sebab apa? Sebab manusia. Dua-dua adalah boleh kata syirik sebenarnya, atau boleh kata riya. Soalnya konsisten. Itu sambunglah. Kalau mereka tahu atau tidak tahu, sama. Itu al-ikhlas. Okay? Dan semua ulama kita, macam Imam Al-Bukhari, tengok dia kata hadis rawah Al-Bukhari di sahih, dia rakam nombornya nombor berapa? 1. Okay. Bukanlah sahih Muslim nombor 1. Abi Dawud, Tirmizi, Nasai, ramai. Imam Syafi'i dekat ni musnad ni ya. Imam Syafi'i tulis satu buku tentang hadis. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amal-amalan kita dia berkait dengan niat. Sebenarnya niat itu penting. Okey, dan sebenarnya niat itu sebelum buat amalan itu, sebelum. Okey, so kalau dah niat betul, baru buat. Kalau niat tak, jangan. Okey, ni kelebihan niat. Okey, atau mereka kelebihan ikhlas. Lagi satu kelebihan, ada satu ulama kita yang mereka kata, yang beliau dia kata, niyatul abdi khairun min amalihi. Niat orang hamba atau hamba Allah Subhanahu wa taala, niat dia lebih baik pada amalan dia. Kenapa? Sebab mungkin kita berniat tapi tak percaya. Kita kata, nak datang kelas, insya-Allah hari esok, hari Ahad nak pergi pukul 9 nak datang. Dia dah berniat sebenarnya, tapi dia tak datang, tak jadi ya. Allah kira kepada dia, walaupun dia tak buat. Satu. Lagi satu kelebihan, kalau dia buat amalan itu tapi bukan dengan cara yang sempurna, tapi niat dia sempurna sebenarnya, so Allah akan tulis kepada dia yang sempurna punya itu. Okay? So benda itu bukan untuk mula-mula amal, tak mula-mula tahun. Kalau tahun hijrah dia mula, duduklah. Atau tahun yang lagi yang masih hidup, ini bulan depan, mula-mula tahun itu letak banyak niat, insya-Allah pada tahun ini 2022 saya nak habiskan bacaan macam 3 khatmah Al-Quran contoh, dan saya nak baca satu buku hadis, nak datang setiap minggu satu kelas Al-Quran, mengaji Quran atau mengaji apa-apa, letak banyak niat. Walaupun di dalam tahun itu tak jadi, tapi dah kira. Okey, at-tijarah, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu satu bisnis di antara orang yang ada ilmu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana kita nak buat bisnis itu? Kena pandai, kena bawa niat itu, kena ingat. Selalu kena ingat nak bawa niat itu. So insya-Allah semua amalan kita. Okey, contoh yang terakhir atau tidur. Setiap hari kita tidur mungkin banyak kali. Kalau kita nak tanya kenapa tidur dekat malam, kalau jawapan dia saya rasa sedap, jawapan salah. Kalau jawapan dia nak ambil rehat, bolehlah, tapi jawapan dia tak sempurna sebenarnya. Tapi kalau dia kata, dia jawab nak tidur untuk ambil rehat, jadi kuat pada hari esok, kuat di atas taat Allah SWT, jawapannya yang betul. Dan setiap nafas
Yang dia keluar dan masuk, kira. Sampai orang yang ni, malaikat yang di sini, dia rasa letih. Nak tulis berapa kali dia bernafas. Setiap kali yang kita bergerak daripada sebelah kanan ke sebelah kiri, atau sebelah kiri ke sebelah kanan, atau tidak atas belakang, semua bergerak itu ada, dia akan tulis pahala. Ya. Tapi siapa yang dia boleh ingat? Siapa yang dia boleh bawa niat itu? Itu yang penting. Cuba, kalau diperlukan untuk tulis papan, tulislah dekat di living room atau dekat bed window. Tulis, dia akan ingat, dia akan tahu mana-mana cara yang dia akan ingatkan kita. Okey, wallah. Okey, hadis yang seterusnya. قال وعن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها 3 مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا شيء له. حديث حسن صحيح رواه النسائي في سننه. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, bagaimanakah halnya dengan seseorang yang pergi berperang demi untuk mendapat harta dan disebut-sebut namanya? Apakah baginya sebarang pahala dari Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah dia mendapat sebarang pahala dari Allah. Lelaki tersebut mengulang soalannya sebanyak 3 kali dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, tidaklah dia mendapat sebarang pahala dari Allah. Hadis hasan sahih riwayat An-Nasa'i. Jazakallah. Ulama kita mereka kata al-ikhlasu aziz. Al-ikhlasu aziz. Apa maksudnya? Ikhlas itu adalah susah, dia ada izzah, dia kuat, dia keras. Kalau nak ambil, susah nak ambil ikhlas itu. Okey, tengok kepada hadis ni. Orang itu dia nak campur sebenarnya. Dia kata kerana Allah, tapi ada beberapa manfaat di bawahnya. Macam mana kalau dia nak campur dia kata la syai'a lahu, tak dapat apa-apa pun. Dan dia ulang kali yang kedua, Rasulullah jawab dengan jawapan yang sama. Kali yang ketiga, 3 marrat, 3 kali dia ulang kepada Rasulullah, dan Rasulullah dia membalas balik kepada dengan jawapan yang sama. La syai'a lahu. Susah betul tak? Susah. So kita cuba macam mana nak membersihkan. Okey, nak bagi satu contoh. Kalau orang yang dia membuat besi, membuat tingkap atau dia buat pintu, masa yang dia nak buat pintu itu, dia kena masukkan besi itu di dalam api. Dan masa yang dia keluarkan, dia akan pukul, betul tak? Sebab semua benda yang macam kotoran atau dia tak asal, dia akan keluar, betul? Dan akan tinggal apa? Besi yang asal sahaja. Itu ini contoh ikhlas. So maknanya kita macam masuk di dalam oven dan dia bakar, tengok berapa lama, satu jam 2 jam dia baru keluar. Susah, tapi tinggal apa yang asal. Itu. Okey, lagi satu contoh. Ni Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz. Sayyiduna daripada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Okey. Kalau kita nak baca sejarah dia masuk Islam pada umur 30. Okey. Sebelum, kalau 29, dia musyrik, dia orang musyrik. Dia tak masuk Islam. Dia masuk Islam pada umur 30, dia wafat pada umur 36. So umur dia di dalam agama Islam berapa tahun? 6 tahun saja. Apabila Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dia wafat, arash Allah Subhanahu wa taala bergerak. Tahu, arash Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Tidak ada makhluk lebih agung atau besar pada arash. Tapi benda itu yang sangat agung, dia bergerak. Takut. Kenapa? Ramai orang yang dia mati.
kenapa orang itu sahaja yang al-arsh dia bergerak. Tengok, dia 6 tahun sahaja. Kita berhidup 60 tahun di dalam agama Islam. Tapi terakhir sekali kita macam wafat atau mati macam orang yang biasa. Tak ada orang tahu, tak ada orang fikir. Tapi kenapa Sa'd bin Mu'adz 6 tahun saja? Ya Allah, kenapa? Kalau nak jawab, sebab ikhlas. Dia tak buat apa-apa amal. Kalau dia ada 1% kerana manusia, tak mahu buat amal itu. Dia mahu kerana Allah saja. Ya. Setelah sekali 6 tahun dia dapat. Dia al-mubasysyirin bil jannah. Dia akan masuk syurga terus. Ya. So penting sebenarnya, penting ikhlas itu. Sebab kalau tak ada ikhlas, rugi dengan amalan itu, rasa sedih di dalam hati sebab kita tak dapat membalas balik daripada orang yang lain. Okey, dan kita akan Allah tak bagi balik kepada kita. So banyak masalah dia akan berlaku. Mungkin riya. Kalau dia betul-betul buat amalan itu kerana manusia, mana itu syirik. Sebab riya itu satu jenis daripada syirik. Apa kebahayaan syirik? Allah tak terima amalan kita. Walaqad uhiya, di dalam Allah SWT berfirman di dalam surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik. Allah bagi wahyu kepada semua nabi yang sebelum Rasulullah dan Rasulullah. Lain asyrakta, kalau ada syirik, la yahbatanna amal, semua amalan kamu akan batal, akan hancur semua amalan itu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan jadi orang yang rugi. Penting wallahi. Ya. So sekarang ni untuk semua hidup kita, betul? Tapi saya bawa hadis-hadis ni untuk benda atau tentang atau bidang akhlak dan adab. Maksudnya kita nak senyum sahaja, kenapa senyum? Nak bagi salam, kenapa? Nak bermuamalah dengan yang baik, kenapa? Sebab kalau kita tak bawa niat ni kerana Allah, nanti kita tak dapat kelebihan niat atau boleh kata pahalanya, tak dapat. Okey? Ya. Hadis-hadis bab yang di sini, alhamdulillah saya meriwayatkan dia melalui sahih as-samahah, mufti kerajaan wilayah negeri Pahang. Hari itu tengok, kalau saya tulis sikit ni tentang sahih as-samahah, setiap sesi atau boleh kata setiap majlis yang saya baca kepada beliau, masa yang kita habis, dia bagi saya RM50. Sebenarnya dia tahu saya pensyarah dekat UIA, saya tak berhajat sebenarnya. Tapi saya fikir, ya Allah, kenapa setiap sesi atau setiap dia bagi saya duit? Setiap kali dia bagi sampai saya rasa malu. Dan satu hari kita terjumpa dekat Taman Cini, Tasik Cini. Kita terjumpa dekat sana. Oh, ni saya bersama dia ada. So masa dia lalu, dia solat maghrib. Lepas solat maghrib, saya kata kepada beliau, saya mahu RM50. Saya kata saya nak dapat RM50. Apa dia jawab? Dia kata, bacalah. So baca dulu. Ya, saya baca. Apa dia sambil makan. Dia sambil makan. Hari itu dia hari Khamis, dia puasa, dia buka iftar, buka puasa, dia sedang makan dan saya sebelah dia, saya baca. So tengok, alhamdulillah. So ada satu keyword atau boleh kata password di antara saya dan saya bersama. Nak dapat RM50. Dia kata bacalah. Contoh. So tengok, kita akan tahu, walaupun dia tahu saya alhamdulillah yang ada gaji setiap bulan dekat universiti apa semua, tapi dia nak memuliakan kepada orang yang dia baca hadis Rasulullah. Bukan sebab saya, tak, sebab hadis Rasulullah. Dia minta macam ni Al-Imam Malik. Tahu? Al-Imam Malik dia syekh pada Al-Imam Syafi'i. Apabila Al-Imam Malik, ada orang dia datang kepada rumah dia, mereka nak tanya, nak cari ilmu, nak apa yang mereka mahu, dia akan hantar hamba dia. Ada hamba tahu, macam pembantu boleh kata, dia akan suruh dia, pergilah dan tanya mereka. Nak tanya tentang apa?
Kalau mereka nak tanya tentang fiqah, dia keluar. Apa yang mereka jawab, dia bagi fatwa dan balik masuk rumah. Kalau ada lagi satu hari yang lain, ada beberapa orang datang, dia akan hantar dia. Tanya mereka, nak apa? Dia kata, nak belajar Al-Quran. Dia ambil wudu keluar saja. Kalau ada satu kaum yang mereka datang, dia kalau mereka bagi tahu dekat hamba itu, mereka nak cari ilmu hadis atau nak cari hadis-hadis Rasulullah, dia akan rasa takut di dalam hati, dan dia akan ambil mandi, bukan wudu saja. Dia akan ambil mandi, keluar dekat luar, dan dia akan membersihkan tempat, sediakan tempat itu, okey, dan dia akan bawa bakhur. Bakhur itu panggil dia gaharu. Gaharu. Dia akan menggaharukan semua tempat itu, dan dia akan datang kepada semua orang. Dia bagi perfume kepada mereka. Kalau dia dah sediakan, baru duduk dan dia akan ajar hadis Rasulullah. Kita kalau nak tengok kenapa dia macam terlalu kenapa dia buat macam tu, tapi tengok kalau kita nak baca hadis Rasulullah di dalam Islam mesti ada Malik, haddatsana Malik. Ya. Dan masa yang Imam Syafi'i dia datang ke majlis Imam Malik, dia duduk dekat Masjid Nabawi sebenarnya. Hari itu Imam Malik dekat Al-Madinah, dekat Al-Masjid Nabawi. Imam Syafi'i dia masuk di dalam majlis. Hari itu Imam Syafi'i dia berumur 14 saja. 14 tahun, 12 tahun macam tu. So dia datang. Semua orang dia tu takut, tak bergerak apa-apa. Apa yang Imam Malik dia bercakap, mereka tulis. Senyap, tak ada orang bercakap. Tapi ada Imam Syafi'i, dia duduk, tak ada buku, tak ada pen, tak ada apa-apa. Dia dengar saja apa yang Imam Malik bercakap. Dan dia apa buat? Dia buka tangan macam tu, dan dia baca. Apa yang Imam Malik dia bercakap, dia ambil air dia sikit dan dia tulis ini. Masa majlis dah selesai, semua orang keluar, dia panggil budak itu. Budaklah sini. Dia datang. Dia kata, kenapa main-main di dalam majlis saya? Dia kata, saya tak main-main. Dia kata, buat. Dia kata, saya dah tulis apa yang kamu bercakap. Dia kata, tapi saya nampak kamu tak bercakap, tak bawa nota, tak bawa pen. Dia kata, saya dah tulis. Imam Malik dia tahu sebenarnya. Dia kata, a'id alayya, ulang balik kepada saya. Dia ulang semua hadis yang Imam Malik dia dah sebutkan dia tadi. Dia kata, ya ulam, wahai anakku, atau wahai budak. Dia kata, inni ara anna Allah qad alqa alayka min nurihi. Saya nampak Allah bagi nur di dalam hati kamu. Fala tudhibannahu bikathratil ma'asi. Jangan hilangkan nur itu daripada hati kamu dengan dosa atau salah. Dia kata contoh. Kalau banyak dosa, nur akan hilang. Tapi kalau dia jaga, Allah akan bagi. Ya. Dan cara dapat ilmu satu cara sahaja. Sesiapa dia nak dapat ilmu, dia kena ada benda itu. Kalau tak ada, tak dapat ilmu. Mana dia? Di dalam satu ayat yang kita panggil dia ayatul dain. Tahu ayat yang panjang dekat surah Al-Baqarah? Dekat bawah sekali, garis yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ajar kamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah akan tahu semua benda. So kalau kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kita ilmu. Kalau tak ada takwa, maknanya ilmu itu tak ada. Allah yang bagi tahu kita, bukan daripada saya. Tengok nanti boleh memastikan daripada ayat tadi, ayat yang panjang, garis yang terakhir. Ittaqullah ya'lamukumullah. Ya'lamukum yakni mengajar atau ajar kamu. Kalau tak ada takwa, tak ada.
So itu satu cara untuk cari ilmu, wallahu a'lam. Okey, itu sahaja untuk bagian di sini. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh. So kita sambung ke bagian seterusnya. Ya, Puan. Ya Allah, tak dengar. Saya akan macam mana? Kita usahakan ya, bismillah. Ikhlas itu, kalau kita nak dapat dia, bukan usaha sahaja. Ada lagi satu perkataan yang lebih kuat pada usaha. Susah. Al-Imam Al-Thawri, tengok dekat ni pengajaran nombor 3, boleh baca dia. Al-Imam Al-Thawri apa dia kata? Boleh baca? Pengajaran hadis nombor 3, Imam At-Tawri berkata, aku tidak pernah merawat sesuatu yang lebih rumit daripada niat hatiku, kerana sesungguhnya ia sering berbolak-balik ke atas. Ya. Al-Imam Al-Thawri ini Syekh Al-Imam Syafi'i. Okay, dia Syekh pada Imam Al-Thawri panggil dia. Dia kata tidak ada satu benda yang susah yang saya nak kontrol di dalam hidup saya daripada niat itu. Tak ada. Kenapa? Sebab dia selalu bertukar-tukar. Tataqallab. Tahu ni qalbu, hati, atau boleh jantung dia kata. Kenapa bahasa Arab dia panggil dia qalbun? Qaf lam ba. Sebenarnya qalbun daripada fi'al ialah qalaba. Kalau saya buat macam ni, terbalikkan dia, itu qalaba. Hati kita sama juga, selalu dia bertukar-tukar. So maknanya kita kena kembali, nak membersihkan, nak menunjuk kita dengan jalan yang betul. Kita pergi sekejap, satu langkah, dua langkah, dia bergerak, dia bertukar. Kena terbalikkan dia balik dengan cara yang betul, sambung, bergerak. Itu hati macam tu. Kalau di dalam hidup kita, hari ini kita suka nak makan macam nasi goreng. Setiap hari. Satu minggu, satu bulan, ya tak mau nak makan ni. Kenapa? Dah bertukar ni. Kalau untuk macam suami kepada isteri atau isteri kepada suami, kadang-kadang kita rasa mencintai suami sangat. Ada satu hari benci dia, tak mau nampak dia. Kenapa? Sehati bertukar-tukar. Niat itu sama juga. Niat itu sama. So kita kena usaha, kena selalu ingat. Berkaitlah di antara niat dan ingat. Kalau tak ingat, kita akan niat kita akan tukar. Kadang-kadang tahu tak? Kadang-kadang kita ada niat yang baik, kita ada ikhlas, tapi orang manusia dia berkesan kepada niat kita. Dia berlaku kepada saya banyak kali. Tahu tak? Niat saya nak datang ke kelas ini kerana Allah nak ajar ilmu. Selepas habis kelas, Ustaz Syarafuddin bagi saya duit. Ya Allah, Ya Rabbi. Niat dia mula bergerak, mula bertukar. Sebab kita akan datang kelas depan. Kelas depan, masa yang saya nak datang undawai ke sini, kenapa nak datang ke sini? Ya Allah, nak dapat duit itu atau untuk nak ajar ilmu? Itu dia. Sebab buku ni, saya dah ajar dia 3 kali, ini kali yang keempat yang saya ajar buku ni, buku yang sama. Selama-lama kita macam ulang maklumat itu saja. Kita rasa boring di dalam hati. Bukan yang buku yang baru, tak. So, syaitan dia tahu, syaitan dia tak duduk macam tu, tak ada kerja. Selalu dia kacau kita, ganggu kita, selalu. Bukan daripada kita lahir, tak. Daripada zaman Adam. Ya Allah, zaman Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, Rasulullah, sampai zaman kita mati dia masih sambung, tahu. Setiap hari dia ada kerja, tak tinggalkan kita. So, apa yang cara dia? Istiqamah, mujahadah. Jangan tinggalkan walaupun satu lubang yang sangat kecil kepada dia.
So lama-lama dia akan jadi besar. Tutup, semua tutup dia. So tak ada satu jalan, satu tepuk yang dia boleh masuk kepada kita. Nah itu. Apa itu masih kuat? Soalan penting sebenarnya. Jazakallah khairan. Kalau macam datang bisikan syaitan, mungkin ada doa atau zikir boleh baca. Macam mana kita nak berlindungi daripada syaitan? Ya, tidak ada satu benda yang lebih berat pada syaitan pada zikir. Berzikirlah, apa-apa zikir. So dia akan lari, dia tak tahan. Itu kenapa kalau satu orang dia kena sihir atau gangguan daripada syaitan, dia kita buat ruqyah kepada dia. Bila kita mula baca Quran, dia mula berkiri dan dia shaking, dia tak boleh handle, tak boleh dapat Quran. Okay? Zikirlah, berzikir, apa-apa zikir. Okay? Tak mestinya Quran sahaja. Ya, Quran dia yang paling baik. Okay? Yang paling afdal. Tapi kalau ada razum, tak apa, boleh baca zikir sahaja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, apa. Tapi yang paling penting akan keluar daripada hati. Kalau hati rosak, semua benda tidak ada manfaat yang dia akan datang daripada luar. Wallah. Okey. Bab yang seterusnya Al-bab al-thani لزوم عرض آداب التعامل مع الناس على القرآن والسنة وبالسند المتصل إلى سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. Bab yang kedua, keperluan mengamalkan adab ketika berurusan sesama manusia berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah di antara kami pada suatu hari. Baginda mengucapkan puji-pujian ke atas Allah, memohon perlindungan kepadanya dan mengingatinya. Kemudian baginda bersabda, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat, iaitu kitab Allah yang di dalamnya petunjuk dan cahaya, maka ambillah, amalkanlah kitab Allah itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jazakallah khair. Okey, ini bab yang kedua. Ni ummah Islam, kita ada banyak culture, banyak kaum, banyak akhlak dan adab. Dan akhlak dan adab itu di antara mereka berbeza-beza, betul tak? Kalau di antara masyarakat orang Arab, contoh, kalau dia letak kaki dia ke arah kiblat, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau orang di masyarakat orang Melayu tak suka sangat, janganlah. So, tengok ada beza, betul tak? Satu contoh. Contoh yang banyak contoh sebenarnya. Kalau kita nak sebutkan banyak contoh. Tapi yang saya nak mahu daripada bab ini, kita kena apa ni dia kata Berurusan macam muamalah. Berbentukkan. Berbentukkan. Kita kena berbentukkan kepada agama. Kalau diterima oleh agama daripada Quran atau Sunnah Rasulullah, buatlah, terimalah dan anggapkan dia adalah akhlak dan adab. Tapi kalau dia lawan, atau dia tak sesuai dengan satu akhlak atau adab di dalam Quran atau di dalam Sunnah Rasulullah, tinggalkanlah dia. Sebab pandangan-pandangan orang manusia berbeza-beza. Susah kita nak kumpul satu akhlak yang dia diterima daripada semua kaum, daripada semua culture. Susah kita nak buat. So sekarang kembalilah kepada Quran dan hadis. Ni dia berlaku kepada saya di dalam hidup saya. Isteri saya orang Melayu, saya orang Arab. Macam mana sekarang? So kita, ini kelebihan kalau kita boleh kahwin daripada culture atau negara kita. So terakhir sekali kita akan kembali kepada agama. Kalau orang Arab, suami orang Arab,
dia suka berjaga malam dengan kawan-kawan. Okey? Tapi kalau orang lain tak ada benda itu, dia akan balik rumah. So macam mana sekarang? So kita terpaksa kembali kepada agama. Tengok, kita dapat satu hadis, kana yakrahu an-nawm qabla al-isya wal hadits ba'dahu. Rasulullah dia tak suka, yakrahu dia benci sebenarnya. Rasulullah dia tak suka kalau tidur sebelum isya dan bercakap atau bersembang selepas isya. Ada salah tadi. So maknanya hak di sini dengan siapa? Dengan orang lain. Okey, boleh kata macam. So kita kena kembali kepada apa yang dia akan suruh kita. So kalau ada satu adab yang dianggapkan di dalam satu masyarakat atau satu culture, itu adalah baik, tapi dia lawan pada agama, so kita kena akan tinggalkan dia. Walaupun satu masyarakat yang mereka akan lawan kita. Contoh. So kita kena dengar. Itu apa ni tujuan atau fikrah bagian di sini. Apa tadinya hadis ni yang pertama. Rasul dia bagi tahu saya ada tinggal dua benda yang berat. Okay, yang pertama adalah apa? Kitabullah. Buku Allah SWT, ya, Al-Quran. Okay. Mungkin satu orang dia akan tanya, dua benda. Mana benda yang kedua? Betul tak? So Rasulullah di dalam hadis ini, Rasulullah dia sebutkan satu benda saja. Benda yang kedua mana? Bacalah hadis yang satu Rasulullah. Sebab kalau dekat Sahih Muslim, di dalam riwayat itu dia sebutkan satu benda saja. So saya diperlukan untuk bawa lagi satu hadis, tapi bukan daripada Sahih Muslim, daripada Mustadrak Al-Imam Al-Hakim. Okay, kita akan baca dan akan tahu benda yang kedua. Qala wa an sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum ayyuhan nas ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnat nabiyih. Hadis sahih akhrajahu al-Hakim fi mustadrakih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan kepada kalian wahai manusia sesuatu yang jika kalian bersungguh-sungguh menjaganya, tidaklah akan kalian sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ya, ni tengok benda yang kedua adalah sunnah Rasul. Kita boleh kata hadis Rasul. Sebenarnya kita ada dua benda macam timbang kita selalu akan bertimbang dengan sana. Yang pertama Quran. Ada di dalam Quran atau tidak? Quran sahaja tak. Kita tak mahu jadi orang yang Quranism. Quranism mereka ikut Quran sahaja, tak ikut sunnah Rasulullah. Tak. Dalam masa yang sama kita akan tengok pada sunnah Rasulullah. Sebab sunnah Rasulullah dia akan syarahkan, terangkan, menjelaskan Al-Quran sebenarnya. So kita diperlukan untuk kembali refer kepada sunnah Rasulullah. Macam mana? Okay. So kalau dia dah terima salah satu di antara dua ini, alhamdulillah, kita amalkan. Kalau tak sebutkan dia, macam mana sekarang? Kembalilah kepada satu kaedah yang kita panggil dia al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Apa maksudnya? Adat itu, adat satu kaum adalah mu'tabar atau diterima daripada agama. Kalau dia tak sebutkan, maknanya terima di dalam agama. Al-'adatu muhakkamah. Tapi kalau tak sebutkan, kalau dah sebutkan, tak boleh lagi. Tapi kalau tidak ada, satu masyarakat yang mereka bersetuju di atas benda itu adalah baik, kita akan anggapkan dia baik di dalam agama. Okey, al-'adatu muhakkamah, kita akan terima adat itu. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama tak sebutkan dalam Quran atau hadis. Syarat yang kedua, semua atau boleh kata majoriti, kebanyakan daripada masyarakat mereka bersetuju, terima benda itu adalah baik. So kita akan anggapkan dia di dalam agama adalah baik. Okey? Ya. Nak bagi satu contoh? Boleh bagi. Kita akan bagi.
Contohnya kalau terhadap perempuan, masyarakat Melayu dia anggapkan hijab yang besar dia adalah baik kepada tutup aurat. So maknanya kalau kita nak tengok kepada dalam Quran, tak ada. Dalam Quran Allah SWT berfirman, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Tutup aurat sahaja. Kalau kita nak tengok kepada hadis Rasulullah, kita cari-cari, tak ada satu dalil yang spesifik yang dia betul-betul spesifikkan macam mana hijab atau macam mana niqab. Tak ada yang spesifik punya. So ni terbuka di sini. Okey. Kalau dah satu masyarakat atau kebanyakan daripada ustaz-ustaz atau ustaz-ustaz yang mereka kata lebih baik. So kita akan anggapkan dia ni dalam agama adalah lebih baik. So nanti kalau ada satu wanita yang dia nak amalkan benda itu, dalam masa yang sama dia berniat itu adalah afdal, so dia akan dapat pahala. Dia akan dapat. Okey. Dalam masa yang sama, boleh kata sesiapa yang dia tak pakai hijab yang besar, dia maknanya berdosa atau tak baik? Tak. At least kita akan tutup aurat. Itu. So Rasulullah suruh kita untuk tutup aurat saja. So cukup kalau tutup aurat, walaupun dia tak besar. Ya, wallahu a'lam. Okey, hadis yang terakhir untuk bab ini, qala wa an sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، رواه الشيخان واللفظ للبخاري. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau melihat perkara yang aku anggap ibadah yang telah kulakukan pada zaman jahiliyah berupa penghubungan silaturahim, pembebasan hamba dan sedekah, apakah aku mendapat pahala daripadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, sesungguhnya apabila kamu masuk agama Islam, amalan-amalan baik yang kamu lakukan dahulu lakukan telah selamat pahalanya di sisi Allah. Ya. Ni Sayyiduna atau suatu sahabat Rasulullah yang bernama Hakim bin Hizam. Apabila dia datang kepada Rasulullah dan dia masuk Islam, dia tanya, ya Rasulullah, ada banyak amal-amalan yang baik yang saya telah membuatkan dia dekat zaman jahiliyah. So kalau dah masuk Islam, apa hukum amal-amalan itu? Rugi ke? Tak dapat apa-apa ke? Rasulullah yang balas balik kepada dia, aslamta ala ma salafa min khair. Yang bermaksud, kalau mulalah daripada sekarang. Itu dia. Mulalah daripada sekarang. Kalau kamu kata apa yang saya nak membuatkan dia sekarang kerana Allah, Allah akan survive apa yang sebelum ini. Tapi kalau ada sambung satu amalan sahaja di dalam Islam dan tak berniat ni kerana Allah, nak campur atau nak kerana manusia, apa semua, dua-dua hilang daripada sebelum ni dan zaman sekarang. Okey, tak jelas lagi ya. Kita akan baca ni latar belakang hadis ni dan kita akan tahu apa maksud aslamta ala ma salafa min khair. Okey, boleh baca latar belakang. Latar belakang bab, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu merupakan anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan di dalam Kaabah dan telah hidup selama 120 ke 60 tahun daripada 120 tahun. 60 tahun daripada umurnya adalah pada zaman jahiliyah, manakala 60 tahun lagi dalam Islam. Beliau telah membebaskan 100 orang hamba dan menginfakkan 100 ekor haiwan tunggangan untuk mempertahankan Makkah sewaktu beliau berada dalam zaman jahiliyah. Okey, sambung Pengajaran hadis. Itu saja. Sampai je. Ya. So, tengok tapi dia tak sambung sebenarnya. Di sini kalau dalam bahasa Arab dia kata masa dia masuk Islam dia buat yang sama. Dia merdekakan 100 orang dekat zaman Islam dan dia bagi 100 unta fisabilillah.
Dia buat yang sama apa yang dia buat dekat zaman jahil. So dia dah survive. Dia dah survive apa yang dia buat. Sebab umur dia 120 tahun. 60 tahun dekat zaman jahiliyah, 60 tahun dekat zaman Islam. So macam mana dia nak survive? Dia buat yang sama. Okay. Ni tentang masuk Islam. Tapi maksud saya daripada bab ini tentang apa yang kita buat sebelum ni, akhlak dan adab yang kita buat sebelum ni. Sebelum kita datang ke kelas ni, kita senyum kepada orang yang lain. Kita ucapkan satu perkataan yang baik. Apa semua? Apa niat kita hari itu? Niat kita macam adatul layu. Dia selalu senyum. Atau jawapan dia, saya senyum sila. Ni tak mahu jadi orang macam asing di dalam masyarakat. Saya ikut masyarakat. Boleh kata contoh. Semua di sini itu adalah salah sebenarnya. So daripada sekarang, daripada hari ini, boleh kata nanti apa yang saya akan buat kerana Allah, bukan untuk manusia. So kalau dah mula, insyaAllah kita dah survive apa yang kita buat sebelum ni. Tapi apa yang selepas ni, pada hari esok, minggu depan, bulan depan, apa semua, kita sambung dengan adat yang biasa, adat yang sama, okay, tujuan yang sama. So kita kembali kepada benda yang biasa yang kita membuatkan dia setiap hari. So berazamlah daripada sekarang. Apa yang kita nak buat, apa yang kita akan belajar daripada buku ini, tujuan kita kerana Allah. Dan kita ada dalil. Kalau senyum ke, atau kalau bagi makanan kepada orang lain, atau apa semua, ada dalilnya di sini. Oh, ni kita akan beramal sambil apa? Berilmu. Mungkin sebelum ni kita beramal tanpa ilmu. Tapi kalau kita nak sambung di sini, insya-Allah kita akan dapat. Wallahu a'lam. Okey, ada apa-apa soalan tentang bab ini? Ya. Baik. Baik. Terima kasih. Ya. Okey, tuan dia bagi tahu, kalau kita dah buat satu amalan yang sebelum ni, sebelum kita belajar tentang ikhlas atau niat yang tadi, tapi dia dah ada ikhlas sebenarnya kerana Allah. Tak ada apa-apa dekat sana. Sekarang kita nak buat yang sama sekali lagi. Mungkin dia ikhlas, darjat ikhlas yang sama, atau mungkin kurang, atau mungkin lebih baik, lebih tinggi. So macam mana sekarang? Okey, tengok hukuman dia. Kalau dia lagi kurang, ni dah selamat sebenarnya. Dah dikira, dah record. Okey, kalau dia kurang. So maknanya Allah akan menghisab atau mengkurangkan pahala untuk amalan yang baru ni. Okey. Kalau sama, alhamdulillah sama. Okey. Kalau lebih tinggi, kita harap sahaja. Tak boleh bagi hukuman. Kita harap kalau Allah anggapkan atau Allah SWT iktibarkan yang kita dah buat sebelum ni dengan darjat yang sama, kedudukan yang lagi tinggi. Okey tuan, jelas. Kita harap insya-Allah. So kita akan cuba daripada sekarang. Wallahu. Okey, bagi di sini saya meriwayatkan dia melalui Sahih As-Samahah, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Noor. Hari itu masa yang kita pergi dekat di Jabatan Mufti, kita macam orang Arab, kita tak ambil appointment dulu, kita terus pergi nak masuk. So pembantu Sahih As-Samahah dia kata ada appointment? Tak ada. Dia kata, so macam mana sekarang? Saya kata tak tahu, kita datang daripada Kuala Lumpur, Jawa lah. Kawan saya ni dia nak balik ke Jordan. Boleh? Dia kata baik, sekejap saya nak cuba. Dia masuk, so, dia terima. Walaupun dia ada banyak benda yang dia kena buat, dia sibuk semua, dia keluar. Bagi kita masa dan kita minta nak baca, dia kata bacalah. Tengok, kita belajar sebenarnya. Walaupun, okay, kalau kita tengok dekat kelas kita, contoh, saya macam mengajar dekat universiti.
Kalau saya dah habis kelas dan ada satu pelajar yang datang, dia kata, "Ustaz, saya tak faham." Walaupun saya ada ulangi dalam kelas 3 kali, tahu tak? 3 kali lepas dia tak faham. Nak marah, tahu tak? Tapi saya teringat, ni saya bersama Mufti Pulau Pinang. Kita akan belajar sebenarnya akhlak itu bukan ilmu. Akhlak itu bukan apa yang kita baca. Akhlak itu satu contoh depan kita, kita akan ikut. Ada misal depan kita. Bukan yang kita akan belajar dari buku. So apa yang saya ingat, saya kena sabar. Boleh, saya ingat, ulang. Mungkin selepas 5 minit ada lagi satu pelajar yang dia hantar mesej di dalam WhatsApp, tanya pertanyaan sama. So kena ulang kepada dia. Walaupun di dalam universiti mereka bagi saya 4 section, 4 group. So maknanya pelajaran itu saya ulang dia 4 kali. Dan untuk orang yang dia tanya, dan ada lagi satu nak, ya Allah, sampai kita rasa boring nak ulang. Tapi tak apa, saya akan ingat benda ni. Walaupun dia sibuk, ada banyak benda, okey, sabarlah. Allah. Okey, rasanya kita akan berhenti sekejap. Mungkin ambil rehat 20 minit. Kita akan kembali pada pukul 11 insyaAllah. Okey Ustaz? InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Ya. Nak berhentikan live. Takut. Sebab nanti kita macam pergi pun takut tak ada pasal. Bagi 20 minit. 20 minit. Rasanya berhentikan. Takut nanti tak keluar satu. Dia akan jadi macam satu lagi video baru. Boleh lah, tak apa masalah. Jadi 2 video. Boleh, nanti kita akan tulis sambungkan satu. Boleh lah. Okey, silakan Aisyah.